Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu wa huwa alladhi yajibu an yaftakira ilaihi kullu ma siwahu. Wa huwa itu Allah Ta'ala alladhi yang yajibu wajiblah an yaftakira bahawa berhajat ilaihi kepadanya, kepada Allah. Allah Ta'ala ialah yang wajib berhajat kepadanya. Siapa yang berhajat kepadanya? Kullu ma siwahu, oleh setiap selain dia. Apa setiap lain dia? Allah Ta'ala makhluk. Mana makhluk wajib semua tertambat dengan dia. Wajib apa sini wajib? Ai aqlan, wajib pada akal. Apa makna? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu ai intifa'u. Mana akal kita tak terima kata makhluk terlepas Tuhan, akan tak terima. Ya, yang diterima akal tetap semua makhluk terikat dengan dia. Maknanya yaftakir, berhajat. Fakir makna berikat, terikat, berhajat. Itu Allah Ta'ala yang wajib bahawa berhajat kepadanya oleh tiap-tiap suatu selain dia. Tiap-tiap satu selain dia apa? Minal makhlukat, semua makhluk lah, masuk kita semua. Jadi bahawasanya Allah Ta'ala wajib berhajat kepadanya oleh semua makhluk. Yani makhluk semua terikat dengan dia. Kalau begitu wa yu'khazu minhu, dipaham situ. Wa yu'khazu bermakna wa yufhamu. Wa yu'khazu ay wa yufhamu, dipaham. Minhu, daripadanya. Dari kata apa? Iftikar kullu masiwah. Iftikar kullu masiwah ilaih tu, berhajat semua kepada dia tu dipaham, mana dia ambil, mana dipaham daripadanya. Aidan juga alla ta'sira li syai'in minal kainat. Ini dipanggil apa ni? Lawazim. Lawazim daripada iftikar, berhajat semua makhluk kepada dia. Mewajibkan apa? Bahawa alla ta'sira li syai'in minal kainat, bahawa la ta'sir, tidak memberi bekas, tidak memberi kesan, li syai'in, bagi suatu. Apa suatu? Minal kainat, daripada segala kainat. Kainat semua makhluk. Kainat, makhlukat, jaizat, sama makna. Makna faham daripada itu bahawasanya semua makhluk tidak boleh memberi kesan. Bermakna kalau ada makhluk memberi kesan macam Tuhan, jadi tak adalah orang berhajat ke Tuhan. Berhajat pada makhluk tu pula. Membakar, hangus. Kalau api itu menghangus, bermakna untuk hangus tak payah ajak ke Tuhan. Api boleh settle. Api boleh menghanguskan. Kenyang, kalau ada lain daripada Tuhan kenyang, makan mengenyangkan, bermakna tak perlu ajak ke Tuhan. Ya, bermakna makan tu boleh mengenyangkan, hakikat dia. Maka makan dengan Tuhan sama taraf. Syirik awak ni. Ya, jadi makan tidak boleh memberi syabak, kenyang. Minum tidak boleh menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga ialah Allah Ta'ala. Cuma dia sebab saja Tuhan jadikan. Makan pun Tuhan jadikan, kenyang pun Tuhan jadikan. Jadi Allah Ta'ala jadikan kenyang tu indal akal, ketika dia makan. Tuhan serentakkan benda tu. Dah set pada azali ni, dah siap. Ya, di sisi kita makan tu dijadikan ke kenyang. Bahawa kalau Tuhan nak jadikan kenyang tak makan, boleh, tak ada apa. Malaikat tak pernah makan pun aras boleh tanggung. Kita makan bagi petang, nak angkat simen 2 beg boleh angkat. Boleh angkat 2 beg, sebeg mengekik. Ya, jadi maknanya apa? Faham daripada kata semua berhajat. Ya, faham daripada semua berhajat, dia terikat dia. Makna tidak ada satu benda pun boleh memberi kesan. Kalau satu benda lain boleh beri kesan ke Tuhan, saya orang tu, benda lain berhajat pada benda tu lah. Ya, untuk mengenyangkan berhajat dia, tak. Berhajat kepada Allah Ta'ala semua. Jadi semua tu minallah, kullum min indillah. Katakan semua tu datang daripada Allah Ta'ala, baru dipanggil Tuhan. Bermakna kalau ada benda pisau, hakikat dia pada hakikat, bukan pada sebab, pada hakikat melukakan, api menghanguskan, makan mengenyangkan, air menghilangkan dahaga. Jawab dia, tak adalah orang berhajat pada Allah Ta'ala. Bila ada benda terlepas dari Tuhan tak hajat, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, tak ada satu alam pun boleh ada. Dia pergi situ. Ya, satu alam pun takkan ada, satu makhluk pun takkan ada. Sebab tidak boleh mengadakan melainkan zat yang mengadakan, mesti taraf dia ialah taraf
ketuhanan. Dan makna ketuhanan, misi semua benda terikat dengan dia. Kalau ada benda terlepas dia, batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, siapa nak jadikan makhluk? Sebab dia kata makhluk menunjukkan ketuhanan Tuhan. Situ dia bunyi. Semua makhluk ni menunjukkan ketuhanan Allah Ta'ala. Dan bila menunjukkan ketuhanan Tuhan, terus kita faham tak ada satu benda pun boleh memberi kesan melainkan dia. Ya, at-taksir minallah, kesan dari Allah Ta'ala. Itu mana bekas. Bahasa Melayu dia terima bekas, bukan bekas macam beledi, bukan. Bukan beledi cawan tu bekas juga, tu bukan makan. Ini bekas mana taksir, bukan dipanggil apa, inak. Kalau inak tu bekas macam mangkuk macam tu kan, bekas tu panggil inak. Ini asar, kesan. Kesan, sebab tu Tuhan dipanggil muasir, makhluk dipanggil asar. Asar mana kesan, muasir yang memberi kesan. Jadi makhluk semua dipanggil asar, kesan. Yang memberi kesan dipanggil muasir. Siapa muasir? Huwallah. Allah ialah muasir. Sebagaimana makhluk mana dijadikan, maka Allah dipanggil khalik, penjadi. Itu dia regu dia. Ya. Jadi faham daripada kata berhajat, mana terikat, berhajat semua makhluk kepada Ta'ala, dipaham situ bahawa tidak memberi kesan bagi suatu daripada memungkinkan. Satu mungkin pun tak boleh memberikan, sebab kesan ialah pada dia. Pi asarin ma, pada mana kesan ada ya. Apa kesan sekalipun, tak ada satu sikit pun tak ada pada makhluk. Ya, sebab dia nak beri kesan apa? Dia sendiri asar. Makhluk tu dipanggil asar, kesan. Dia yang menerima ya pentaksisan daripada iradat dan taksir kudrat. Tiba-tiba dia pula nak buat, dia nak jadi macam Tuhan, mana boleh. Ya, dia dijadi, bukan dia penjadi. Kita ni dijadi, kita panggil makhluk. Allazi khuliqah, bukan kita khalik. Tu. Sebab tu salah besar dan bodoh. Soalan kata siapa jadikan Tuhan tu soalan bodoh. Ya, siapa jadi Tuhan? Bila kata Tuhan, dia tak boleh kena jadi. Dia penjadi, bukan dia kena jadi. Dalam masa sama kata Tuhan, lepas tu pula siapa jadi Tuhan tu soalan gila punya. Soalan orang paling gila, bodoh punya. Tuhan tak boleh soal kata siapa jadi. Bila kata Tuhan, dia penjadi. Kalau dia kena jadi, bukan Tuhan, dia panggil makhluk. Ya, bukan panggil khalik. Habis. Baik, wa illam yakun kazalik. Manakala tidak demikian, wa illa, jika tidak. Jawab dia apa? Lazima ayyastaghna. Lazimlah an, bahawa yastaghna, terkayalah zalikal asar, demikian kesan tu, anil an maulana, daripada Tuhan kita. Kalau kata makhluk beri kesan, jadi makhluk maknanya terkaya daripada asar kesan tadi daripada Tuhan. Mana terkaya, terlepas lah. Ya, kenyang tak wajah Tuhan, terbakar diri ihraq, terbakar tak wajah Tuhan. Oh, itu batal makna ketuhanan. Ya, salah besar itu. Jadi maknanya kalau tidak sedemikian, mana apa demikian? Ya, bahawasanya tidak ada suatu pun makhluk yang memberi kesan. Ya, pada berlaku satu perkara atau sebaliknya. Ada satu perkara ijad mengada, tak ada satu perkara pun, ya, semua daripada dia. Itu bermakna-makna ketuhanan tu jelas. Ya. Wa illa, dan wa illa jika tidak, asalnya wa illa, jika in kemudian la diidghamkan, in la asalnya. Jika in, jika la tidak. Ma wa illa ay wa illam yakun kazalik, mana kalau tidak demikian. Bermakna kalau tidak, makhluk ni tak memberi kesan, tidak bermakna dengan bahawa dia beri kesan. Jawab dia lazimah, lazimlah ayyastaghna, bahawa terlepas atau terkaya zalikal asar, demikian kesan. Apa kesan? Terbakar, kenyang, itu panggil asar, kesan. Terkaya an maulana, daripada Tuhan kita, bermakna terlepas lah. Jadi berlaku satu perkara terbakar, kenyang, tak ada hubung kait dengan Tuhan. Oh, itu gila. Itu maknanya rosak makna ketuhanan. Ya, itu menjejaskan makna ketuhanan. Kalau jejas makna ketuhanan, jawab dia habis lah. Tak ada satu makhluk pun akan maujud. Sebab makhluk yang boleh mengeluarkan, boleh menjadikan, mesti taraf mujid. Yang mengadakan tu ialah taraf dia ketuhanan. Ada sifat uluhiyah di dia. Habis. Maulana Jalla, yang maha besar, Azza, yang maha mulia. Kaifa, apa makna kaifa? Ai kaifa yasihu, betapa sah sedemikian. Mana tidak sah
mengatakan bahawa makhluk terlepas dari Tuhan itu tak sah. Ya, semua terikat dengan dewan. Habis. Wa huwa allazi yaftakiru ilaih. Wa huwa yaitu Allah Ta'ala allazi yang yaftakiru berhajatlah ilaihi kepadanya, kepada allazi, kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ialah zat yang berhajat kepadanya. Berhajat mana fakir, terikat, berhajat, bergantung, ya, bersandar, semua makna sama tu. Ya, makna berhajat kepada Allah siapa dia? Yaftakir fa'il kullu ma siwahu, oleh tiap-tiap barang selainnya, selain Allah. Mana selain Allah semua berhajat pada dia. Ya, maka nampak jelas bagi orang yang disuluh kalbi dia dengan nur tauhid. Ya, nur tauhid terterang. Maka nur tauhid lagi terang bila dia jalan tauhid khas. Ya. Man lam yasluk tariqah as-sufiyah lam yajid halawat at-tauhid. Wa man lam yajid halawat at-tauhid lam yajid halawat al-ma' halawat al-iman. Wa man lam yajid halawat al-iman lam yajid halawat al-ma'rifah al-khassah. Barang siapa yang tidak masuk jalan, ya, maknanya tauhid khas, mana jalan tarekat sufiyah, dia tidak akan dapat kemanisan tauhid. Ada tauhid tapi manis dia duduk situ. Tauhid dah ada, nak manis kena pandang. Latihan memandang ialah latihan sufi, syuhud, musyahadah. Dia akan dapat manis, kita akan dapat manis iman. Dia tak dapat manis iman tauhid, tak dapat manis iman. Tak dapat manis iman, dia tak dapat manis ma'rifah. Sebab tu disuruh kita apa? Rajin haddid basaral iman bi muraqabah. Tajamkan iman kamu asa dengan muraqabah. Muraqabah ni nak pandang benda ni. Ya, zikir tolak la ilaha illallah, la ilaha illallah tu pandang tu. Tiada Tuhan melainkan dia. Bila makna Tuhan apa? Makna Tuhan semua benda berhajat pada dia, semua terikat pada dia. Bila kita mana terikat, nampak dah gerak semua dari dia. Kipas bergerak kita nampak dari dia. Kereta berjalan nampak dari dia. Semua maujud semua minallah. Oh, nampak terang dalam kalbi. Itu asas tu Nabi kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu dari asal dia dengan kalimah la ilaha illallah. Ya. Dia kata tiada sifat ketuhanan melainkan dia. Bila Tuhan wujud dia apa? Wujud hakiki. Maka wujud hakiki dia apa? Tunggal dia. Pergi pada makna la maujud illallah. La maujud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia je. Baru dia kata pergi tunggal, kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah, tak ada satu pun boleh standing dengan dia. Dia tunggal. Kita kita pandang ahadiyah dia. Di situ baru dapat lazat kita dengan dia. Baru masuk kata bi fal yafrahu. Dengan aku naklah kamu gembira. Bila gembira, bila dah kenal. Bila kenal dia hebat, dia yang segala-galanya maha dahsyat, baru hati kita jatuh. Ya, bila jatuh ke dia, barulah rasa gembira, berseronok dengan dia. Ya, baru Nabi sebab tu jalan, baru dia pergi makna ni. Ukuf qalbi dan sebagainya. Dia berjalan tu. Baru dia pergi lazat dengan Tuhan. Dan bila dah lazat dengan Tuhan, apa jadi dia? Makhluk tak ada dalam qalbi dia. Ma fi qalbi ghairullah. Baru dia dapat sedap dengan Tuhan. Ya. Bukan tak kena Nabi isbat kan. Dia penat tarik ni kan, lengur tangan, putus tasbih dia, tak jalan, dalam tak jalan. Baru dia tak hati masuk. Ya, dia kena pandai masuk Nabi isbat. Baru dia pergi tepat. Bila tepat, dia akan dapat lazat dengan Tuhan. Dan bila dapat lazat dengan Tuhan, habis makhluk tawar dalam kalbi, tak ada apa. Di situ baru dibukakan jalan makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Ya, bila terhapusnya pandangan makhluk. Ya, ini kita asyik nak cari pandangan makhluk. Orang makhluk pandang kita, orang makhluk besar orang kita. Kecil hati kalau makhluk tak hormat kita. Ini apa jalan? Ini jalan masuk tong sampah. Jalan kita nak buang makhluk, bukan datang ke makhluk nak hati kita. Maka Tuhan test kita. Test kita, makhluk kata kita, makhluk uji kita. Semua ujian ni telah dilalui oleh para Nabi dan Rasul. Ya, bahkan Nabi dia labelkan farraqta jama'atahum. Kau ni pemecah belah masyarakat. Nampak tu? Nabi kena fitnah macam-macam tu. Ya, buang semua tu, hilang dah, tak ada apa bau. Makin lazat keimanan dengan Tuhan. Ya, dia Tuhan uji kita, nafikan pam, tak ada apa. Dia je. Ya, kita berjalan ni dia je. Sebab dia suruh tembak dia. Hu, dia. Hu siapa dia? Hu Allah. Dia zikir hu Allah. Baca wasal lah. Jangan hu Allah tu lah. Potong wasalkan terus. Hu Allah. Habis.
dapat lazat dengan Allah, kena buang makhluk tu sepir dia. Takkan lazat dengan Tuhan takkan dapat selagi kita bubuh makhluk dalam kalbi kita. Sebab apa? Sebab apa? Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak mau ibadat disyirikkan dengan lain, begitu juga kalbi kita dia tak mau syirik dengan lain. Dengan dia je. Pandang fa'il huwa dia, al-mu'ti dia, al-mani dia, al-basit dia. Kita main pula asma'. 99 nama setiap saat berjalan. Semua dia je kan. Ya, kita dapat rezeki siapa nama? Ar-Razak. Luas sikit rezeki, terutama rezeki zahir atau rezeki batin. Siapa? Al-Basit dia. Ya, kan dia tarik pula. Dia tarik itu Al-Qabid dia juga. Semua dia, tak ada siapa. Ya, dia tenggelamkan pandangan makhluk, nampak dia je. Baru dia pergi makrifat sebenar. Ya, ini kita pandang makhluk tak. Tak lagi. Itu bukan jalan tarekat, tu jalan terikat. Ya, tolong jangan ikat diri kita dengan makhluk. Dalil tak terikat, orang kata apa pun kita tak ada kisah gitu. Kau bukan dalam hatiku. Kita dengan makhluk kata kau tidak ada tempat dalam hatiku. Yang ada tempat dalam hatiku huwallah, dia je, habis, selesai. Faham? Sebab orang kata betul jalan tarekat, dia senyum 24 jam. Awet muda. Muda mana? Muda rohani. Muda ni memang mampus kot kita kan. Muda rohani, awet muda. Orang muda tenang. Ya, sebab orang masuk dalam syurga ada gelisah tak? Mana ada? Dalam syurga tak ada boring, tak ada tension, tak ada apa. Sebab tu bila naik makam awliya, dia tak ada benda ni. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah awliya, waliullah ni tak ada khazan, tak ada duka kita. Sebab apa? Dia dah gantung dia dah keluarkan dia pada alam mulki, dia pergi alamil malakut, alamil jabarut, alam memandang, merasa bersedap dengan Tuhan. Tu panggil alam malakut, alam malaikat ni, alam roh. Mana perjalanan dia meraihkan kedudukan roh, bukan di jasad. Ini jaga jasad nak solik lah, nak ini itu jasad, cuma baling dalam kubur semua tu. Kalau ratu cantik pun mampus dia bangkai. Ya, rakyat dalam tu hakikat insan dia tu yang boleh pergi lebih jauh mengenal Tuhan. Dan lagi jauh dia mengenal Tuhan, lagi lazat dia tidak boleh dihinggakan. Ya. Lazat sebenar dengan Tuhan lah. Bi fal yafrah. Jahit lazat dengan Tuhan. Habis. Layan ke lazat manusia bila pun tak habis. Kata Imam Malik, tiap-tiap seorang ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Faham? Tiap-tiap seorang semua ada Abu Bakar, semua ada Abu Jahal. Mana semua orang ada orang pro, ada orang kontra. Ada orang suka kita, ada orang tak suka kita. Biasalah, kalau Nabi pun macam tu, kita siapa? Rasul tu ada orang setuju, ada orang tak setuju. Jadi nak kira orang bukan setuju, kita nak kira biar Tuhan setuju kita sudah. Tuhan terima kita habis. Satu dunia pun tak terima kita, tak ada hal bagi kita. Ya, itu baru jalan betul. Ya. Wallazi yaftakiru ilaihi, Allah Ta'ala yang berhajat padanya kullu ma siwahu. Ya, selain daripada Allah Ta'ala, mana makhluk semua berhajat. Maka pandang keterikatan makhluk dengan Allah. Itu perjalanan rohani itu. Sentiasa pandang. Ya, dengan kita gilapkan cermin nak memandang apa? Zikir ismu zat. Allah, Allah, Allah. Mana jalan dia? Allah habis itu. Ya, bukan orang mampu tak lembahin dan ya, dia je. Habis. Yaftaku ilaihi kullu ma siwahu, yang berhajat kepada dia oleh segala lain umuman, secara umum. Ya, menyeluruh, semua terikat dengan dia. Itu sebab dia suruh kita banyak murakabah kan. Dalam suluk dah dapat murakabah jangan kau tak asah. Orang dah bagi 10 ikan kau diam tanah tu. Lama-lama naik hutan. Ya, patut 10 tahun kalau letak akan dah berpuluh kali trip dapat kutip hasil. Hasil apa? Hasil makrifat dengan Tuhan. Lagi kuat murakabah, lagi terang, lagi berlazat dengan Tuhan. Ni makam dah dapat tapi tak dapat lazat dengan Tuhan. Apa? Malah buat kerja dia ngadap orang. Oh, ngadap ke Tuhan. Dalil dia betul menghadap Tuhan apa? Dia tak ada kisah dengan makhluk. Makhluk kata dia pun tak ada kisah, makhluk puji dia pun tak ada kisah. Sebab apa? Dia berkisah dengan Tuhannya. Baru dah betul. Kan? Dan jalan tasawuf jangan suruh orang, satu lagi. Mengaji tasawuf suruh orang. Oh, orang tak betul. Orang tak betul. Kau pula suruh diri kita. Jalan tasawuf suruh diri, bukan suruh orang. Ya, dia baca tasawuf dia, oh ni tak betul orang ni. Kau nak baik ke diri kau, nak baik ke diri orang. Orang tu punya urusan. Kita punya urusan dengan Allah Ta'ala. Ya, maka jangan pandang
orang dalam perjalanan. Sebab kalau pandang orang boleh habis. Rasulullah SAW nak sampai Isra Mi'raj, ada Rasulullah pandang kiri kanan? Ada? Tak ada. Bahkan saya tanya dia, Jibril ni apa ni? Ni apa ni? Kan? Panggilan ya Muhammad, halumma ya Muhammad, buntis ya Muhammad. Nabi tak pandang, tak jawab. Nabi kata, siapa tu ya Muhammad? Itulah panggilan Yahudi, itu panggilan Nasara, itu panggilan dunia. Mana tolong jangan pandang kepada orang. Pandang dengan mana? Qalbi, mana syuur, jangan. Ya. Masing-masing jaga masing-masing jalan, selamatlah kan. Menuju jalan yang sama terus, kan. Wa ala kulli halin, maknanya umum takluk Tuhan. Jadi semua berhajat atas semua keadaan. Ya, apa keadaan? Hal sakit, sihat, senang, susah, semua tu hal, semua dari Allah Taala. Lepas tu sengaja berdoa kita minta, ya muhawwilul ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya, dan doa moga bagus doa tu. Ya muhawwilul ahwal, wahai Tuhan yang memusing-musingkan keadaan kita. Sihat sakit semua, hawil, minta Allah pusingkan ahwal kita ila ahsanil hal, kepada hal yang terbaik. Ya, daripada lalai kepada jaga, daripada gelap kepada terang, daripada jauh kepada dekat dengan Tuhan. Tu betul. Ya, minta. Dia yang memalingkan, muhawil. Haza in qaddarta, ini kata ni, in qaddarta, jika engkau kadarkan, anna syai'an minal kainat yuksiru bitab'ihi, kalau kita takdirkan kainat makhluk ni yuksiru, memberi kesan, bitab'ihi, dengan tabiat. Tabiat apa tabiat? Api. Tabiat dia apa? Menghanguskan, kata. Makan, tabiat dia apa? Mengenyangkan, macam tu. Dia semua sandar, bukan hakikat. Hakikat semua daripada Allah Ta'ala. Ya. Bab kita mengaji fiqh, di hukum zahir kan. Nak letak hukum. Dalam bab fiqh, kita mengaji bab zakat. Makanan yang kena keluar zakat, makanan apa? Makanan yang mengenyangkan. Dalam fiqh dia. Ya, makanan yang mengenyangkan, ini kena zakat. Kalau makanan tak kenyang, buah pisang, buah apa, buah duku, tak kena zakat. Ada keluar zakat duku dia. Ada zakat makanan mengenyangkan. Jadi di isnad disandarkan, makan mengenyangkan. Macam mana pula ni? Itu majaz, sandar, bukan hakiki. Ya, terjalan sandar aja. Ya. Yang mengenyangkan hakikat huwallah. Itu maknanya. Ya. Sebab bila kita orang cakap, tengok dia cakap terjalan apa? Hakiki ke majaz? Ya. Ini dia cakap al-waliyul kamil, al-kamal lillah. Wah, tu Wahabi. Ya, kita kata wali ni kamil, sempurna. Hei, sempurna bagi Tuhan lah. Dia tak berhenti. Dia lam yufarik, dia tak berhenti membezakan kamal hakiki wa kamal majaz. Kamal hakiki tu Tuhan, kita tak usik. Yang kita kata sempurna, wali hebat ni semua, itu kamal majaz, bukan hakiki. Dia majaz hakiki tak terbeza. Betul kerja bid'ah ke orang? Bid'ah tak habis-habis. Ya, ni Pak Wahab ni kerja. Ya, tak faham maksud orang. Kamal itu bukan kamal hakiki, itu kamal majaz. Majaz maknanya diberi oleh Allah, Tuhan beri. Maka tak sama yang Tuhan beri dengan hakiki, hak dia asli. Wa amma in qaddartahu, adapun jika engkau kadar, engkau takdirkan, mu'assiran biquwatin, ya, Tuhan jadikan, ya, makna mu'assir, dia memberi bekas, tapi biquwah, yang ada pada dia. Ya, macam kita ada kuasa kat kita kan. Ja'alah Allah, yang menjadi akan dia akan kuwah tadi tu. Allahu, oleh Allah, fihi, padanya, ya, pada asar tadi. Tuhan jadikan pada kita tadi kan kekuasaan, maka kekuatan itulah yang memberi kesan, mengada, meniada. Tak ada kait dengan Tuhan lagi dah. Ini bahaya juga ni. Ini Mu'tazilah punya fahaman. Ya, Mu'tazilah Qadariyah. Dia kata kuasa yang ada kita, tapi kuasa tu Tuhan beri. Lepas tu Tuhan beri yang kita, okey, tak ada kontak lagi, kita urus. Ini dia panggil apa nama ni? Mubtadi', orang bid'ah. Ini bid'ah betul ni. Ya. Tapi ada setengah ulama tu kafarahu, mengkufurkan dia. Sama juga dia kata, kalau kau letak kuasa kau juga, kan sama dengan Tuhan. Ya, jadi walhasil jalan ni semua tak boleh pakai. Jadi maknanya tabiat tidak memberi kesan, kuwah pun tak memberi kesan, kekuatan yang Tuhan bagi kat kita tu. Ya.
kama sebagaimana barang yaz'amuhu menyangka akan dia akan barang tu apa dia? Kasirun kebanyakan minal jahalah daripada puak-puak yang jahil, yang tak reti mengenal Tuhan, ya. Tuhan jadikan pada obat tadi sebab kan kuah kekuatan sakit hilang. Bukan dia yang menghilang ialah Allah. Asy-Syafi huwallah. Lepas tu kata nasib baik ada ubat. Kalau ubat tak ada mati aku. Obat pula pegang nyawa kita. Berobat disuruh, pegang jangan. Sebab kita ada dua syariat. Syariat yang zahir menuntut kita berusaha dan ikhtiar. Di kulli da'in dawa' fatadabaw. Tiap-tiap penyakit ada ubat, pergi berobat, Nabi kata. Zahir. Ya, syariat yang batin mengharam kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu dah berazam usaha, serah ke Tuhan. Apa sebab serah? Sebab at-taksir ya la minal khalaiq. Taksir bukan daripada makhluk. Taksir kesan daripada Allah, sebab dia muassir, dia memberi kesan sebenarnya. Itu kita kena tahu antara perjalanan zahir dan batin. Syariat yang zahir menyuruh berusaha, ikhtiar. Tapi syariat batin tak bagi kita berpegang hanya kepada Allah. Dia yang menentukan, dia yang mengadakan, mentaksir semua dia. Habis tu. Fazalika muhalun aidan. Ya, kazalika ay kazamihim. Demikian mana sebagai sangka mereka itu yang mengatakan Tuhan jadikan kuah tadi, itu semua sama juga macam yang mengatakan tabiat memberi kesan tu. Itu dipanggil muhalun, mustahil aidan. Li'annahu, sebab dia apa? Ilat dia li'annahu kena bahawasanya yasiru jadilah hina izin ketika itu Maulana Tuhan kita Jalla yang maha agung wa azza yang maha mulia muftakiran fi ijadi ba'dil af'ali ila wasita. Jadi situ tuan. Sini wajah mustahil. Kalau kita kata sebab tu memberi kesan, jadilah Ta'ala nak ijad, mengadakan ba'dil af'al. Ya, setengah daripada perbuatan dia nak jadi pun tak jadi ke? Dia berhajat pada ila wasitatin, kepada ada wasitah. Ya, ta'ala Allahu uluan kabira. Maha suci Tuhan daripada mengambil wasitah. Ya, kalau mengambil wasitah habislah macam kita pula. Ya, dan dia berhajat pada benda. Ya, maha suci Tuhan daripada demikian itu. Dia tak ada menjadi benda, tak ada wasitah tak ada. Ya. Dia direct tu. Dia nak kepada kata izar apa ni, dan ayat kata apa? Apabila tak menaki satu perkara, dia kata apa? Kun fayakun. Atalah sebut kun, maka fayakun. Habis jadi dengan apa? Kun. Kita mengaji dalam Usuluddin, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia berperanan, bertakluk pada semua mungkin. Ada kita, diri kita ni, dua takluk situ ada. Taksis azali sampai masa lahir, dia kudrat, dia peranan, dia jadikan. Tiba-tiba dalam ayat pula bila Tuhan nak jadi satu perkara, ya, an yakul kun fayakun. Bahawa dia berkata apa? Firman kun, jadi, maka fayakun. Nampak tu macam jadi dengan kalimah. Nak jadi kun. Oh, banyak kun macam bau nyampur pula kun. Ya, yang ulama kata bukan tu maksud dia. Makna antara bainal kafi wan nun ghairul fasil. Antara kaf dengan nun ada tak senggang huruf lain? Kaf, waw, nun. Kun ada? Tak ada. Kaf nun je. Bermakna tidak ada siapa boleh blok kalau tuan nak. Itu isyarat dia. Dia nak jadi. Dia kata jadi. Saya kata jadi. Bukan jadi itu dengan kata. Itu isyarat kepada apa? Tidak ada siapa boleh menghalang apa kehendak Allah Ta'ala. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Tuhan kehendaki itu saja berlaku. Apa yang dia tak kehendaki tak akan berlaku. Jadi apa yang berlaku ni semua penterjemahan. Dipanggil mahallu tajalli. Mentajalikan mazhar bagi apa? Kehendak dia. Iradat, taksis dia dan juga kudrat dia. Habis. Wazalika batilun. Wazalika ai kaunu. Zalik, keadaan demikian tu, iaitu muftakil Allah Ta'ala tadi pil ijad kepada apa? Ba'dil akhwal, ba'dil af'al ila wasitah. Itu dipanggil batilun, tak terpakai. Mana tak betul, salah. Tuhan tak baca pada wasitah.
Iza arada syai'an an yakula lahu kun. Baik, kalau Allah mendaki sesuatu, kun dia kata ada benda tu. Habis. Jadi semua tu dia kata wazalika batilun lima arafta. Lima kerana barang arafta yang telah engkau ketahui. Apa dia? Min wujudil istighna'ihi jalla wa azza. Daripada wujudnya istighna. Apa ni istighna? Terkaya. Terkaya dengan mana apa? Tidak berhajat. Itu maknanya. Kaya kita orang panggil, wah dia kaya tapi berhajat lagi. Mesti berhajat. Nyawa kita wajat dia, semua gerak geri kita semua daripada dia berhajat. Itu bukan kaya sebenar. Kaya hakiki ialah tidak berhajat ke siapa. Bahkan yang lain tu berhajat ke dia. Maka mana kita daripada barang arafta yang telah kau ketahui min wujudi istighna'ihi jalla wa azza. Daripada wujud, makna mesti istighna. Bukan wujud tu, wujud ba. Kalau dalam wujud ada. Dia min wujubi daripada mesti tetap, maknanya istighna Allah Ta'ala, mana terkaya Tuhan. Faham ni? Bila terkaya dia tak berhajat. Tapi kalau jalan tadi kepada wasitah, tu mana berhajat? Yang berhajat pada wasitah atau benda menengah. Mana nak adakan, nak melakukan terbakar, mesti ada api. Nak ada kenyang, mesti ada makan. Soalnya makan tu jadi wasitah. Kalau tak ada dia tak jadi. Tak boleh. Tuan nak jadi tak makan dia kenyang. Tanda akhir zaman besok dia bertuan Dajjal. Allah Ta'ala selamatkan orang beriman. Dia dengan zikir tak payah makan dan dia zikir tasbih kenyang kan. Tapi kalau sekarang tasbih kenyang je, tutup kedai restoran kan. Kedai Tom Yam tutup, kedai tu habis tutup apa. Dia tiba dia zikir tasbih kenyang. Tak laku kedai. Habis. Jadi terkaya Jalla Tuhan yang Maha Agung wa Azza yang Maha Mulia an kulli ma siwahu, an daripada kulli tiap-tiap ma barang siwahu selain Allah Ta'ala. Apa selain Allah Ta'ala? Makhluk. Maknanya batal makna tu kalau pakai ada wasitah. Batal makna kata Tuhan istighna daripada tiap-tiap sesuatu. Sedangkan Allah Ta'ala itulah hakikat ketuhanan ialah istighna ila an kulli ma siwah. Terkaya Allah Ta'ala daripada segala yang lain. Dengan makna apa? Dia tidak berhajat, dia tidak bergantung, dia tidak ada kait-ngait dengan sesiapa pun. Dia tunggal dengan ketuhanan dia. Itu. Faqad bana. Maka dia kata sesungguhnya bana telah terang, nyatalah. Bana nyata laka bagi engkau. Apa dia? Ni. Tadammunu oleh tadammun. Apa tadammun? Mengandungi. Mana dimasuk cara dimniyah tadammun. Apa dia? Qauli la ilaha illallah li aqsamis salasah. Jadi dalam kalimah la ilaha illallah tu dia masuk secara dimniyah, cara tadamun, mengandungi. Sebab dalam tu kata tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada kita nafi, tiada ilah. Bila ilah kita faham dah. Mana ilah? Mana ketuhanan? Terkaya dari yang lain satu, yang lain terikat dengan dia. Dua itu dia. Terkaya bila kata Tuhan mesti dia tidak berhajat pada yang lain, tak terikat dengan lain, tak bersandar pada yang lain. Satu makna. Yang kedua mesti semua benda terikat dengan dia, yang tak boleh lepas. Illallah melainkan Ta'ala dia yang bersifat sedemikian. Bersifat ketuhanan melainkan Allah. Jadi terkandung dalam makna kalimah la ilaha illallah li aqsamin salasah, bagi segala bahagian yang tiga. Mana dia? Allati yajibu 'alal mukallafi, atau mukallaf ma'rifatuha, ma'rifat akan dia fi haqqi maulana, pada hak Tuhan kita Jalla wa Azza yang Maha Agung dan Maha Mulia. Wahia apa dia? Iaitulah ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dia masuk itu dan dimasuk secara dimniyah, terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab kalimah la ilaha illallah dia ada berapa huruf? Ada berapa huruf? 12. Muhammad Rasulullah ada berapa? 24 jam dan tiap-tiap huruf maknanya mengkifaratkan 1 jam dosa. Besar kan tu. Tapi dengan betul-betul kita masuklah. Kita buat nabi sebab dengan betul-betul, perhati betul-betul ke makna kalimah tu betul-betul. Itu kelebihan besar dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ya, kemudian kita nakkan biar ada fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap kelipan mata nafas kita dengan dia. Ya. Bahawa dia betul kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan dia takkan lupa Allah Taala. Tu orang yang sebenar kenal. Maka tadammun masuk makna la ilaha illallah li aqsamin salasah. Apa dia? Allati yajibu ala mukallaf, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa mukallaf? Allazi kullifa, mana orang yang diberati syarak. Ya, mukallaf. Apa siapa dia? Akilun balighun. Akil dia berakal, mana orang gila tak masuk. Orang gila dia tak payah ajar, tak payah belajar, sebab dia tak masuk. Jadi orang yang tak belajar tu memang orang gila begini. Tu. Orang gila dia lepas taklif syar'i, dia gila, dia tak wajib semayang, tak dia belajar, dia gila. Jadi kalau ada orang tak nak semayang, ada orang tak nak belajar, maka dia sama satu grup dengan orang gila begini. Tu buat gila. Ya. Gila apa? Gila babi. Lama-lama jadi apa? Jadi babi gila. Dia tak nak belajar, jadi babi gila kan. Tak nak semayang dan apa. Pagi-pagi dia gedebuk. Niatkan nak semayang apa? Niatkan babi mana? Rupa jogging. Belum subuh dah bangun gedebuk lagi. Oi, macam komando. Sebab apa? Takut tak sihat. Sebab tak sihat? Takut mampus kan. Bila mampus tadi hilang nikmat dunia. Dia tak tahu kalau kalbi ni mampus, nikmat akhirat terlukup. Ya, nikmat akhirat hanyut kalau dia mati kan. Jaga unsur ruhani, jangan sibuk dengan unsur jismani. Jismani sumbat dalam yang lahat itu. Rohani nak menghadap dia itu. Hakikat insan diri kita. Dia akan dipertanggungjawabkan. Dia yang bercakap, dia yang melihat sekarang. Kalau dia keluar boleh lihat. Kalau dia keluar boleh cakap, orang tengah tunggu tutup mulut. Habis. Jadi kita wajib mengetahui apa? Al-mukallaf tadi orang yang akil, kemudian balik. Jadi kalau orang tak nak belajar, tak nak buat ibadat, kita tanya, kau dah balik belum tanya ni? Ya, aku dah balik apa? Ada 3 cucu dah. Oh, yang kau belum balik lagi. Kau tak pergi belajar. Ya, bila balik dia wajib kena belajar, kena beramal kan. Tu mana mukallaf, orang yang ditaklif syara'an tadi. Timbul pula ada soalan lah, dia kata la yukallifullah. Dalam ayat Tuhan kata apa? La ikrah fid din. Tak ada paksaan agama pula nak wajib kita pula. Itu ayat untuk orang kafir. Kau Islam ke orang kafir? Orang kafir kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Kau tak masuk Islam, wakrat punya lagi. Tak ada, Islam tak suruh macam tu. Ya, ayat tu untuk lil kafirin. Tanya pula kau nak guna ayat ni, kau orang kafir ke orang Islam? Saya orang Islam kau lain, tuan taklif. Taklif syarak ini adalah satu hikmat tanda kasih sayang Allah pada kita. Macam ibu rotan anak, bapa rotan anak, guru rotan anak murid. Tu rotan dia sayang supaya anak murid dia atau anak dia jangan teruk. Kan? Mana disuruh dipaksa tu untuk mendatangkan manfaat pada kita atau paksa. Bukan dipaksa kita manfaat bagi dia. Tak, dia ghaniyun, dia maha kaya. Ya, Tuhan maha kaya tak berhajat. Jadi kembali pada kita. Wajib atas yang mukallaf ma'rifatuha, oleh makrifat mengenal akan dia. Mana aqsamus salasan. 3 tu. Fi haqqihi maulana jalla wa azza, pada hak Tuhan kita yang jalla maha agung, wa azza maha mulia. Wahia aqsamu salasa tu apa dia? Ma barang ai minas sifat. Ya, yajibu fi haqqihi ta'ala, yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Wama, dan barang ai minal awsaf, dia bersifat yastahil, yang mustahil. Wama yajuzu, dan harus. Jadi 3 benda ni, ya, kedudukan ni dia ada masuk dalam kalimah la ilaha illallah. Cara mana dia masuk? Tengok. Baik, dulu dah masuk kan, dia dah hurai dulu kan. Bila masuk dalam istinaq berapa sifat? 11. Masuk dalam iftikar kumla ada ilaih 9. Ada makna masuk. Ya, bila kita itlaq kata Tuhan, sifat mesti ada kat dia. Kita kata kuih baulu, apa dia dalam dia? Telur ada, apa lagi ada? Tepung ada, gula ada, macam tu lah maksud dia. Tapi tak ada kita kata baulu nak ingat tepung gula betul penting kepala. Kau juga la ilallah ni ingat wujud kidam bakar macam kau tombang itu. Jadi masuk cara tadammun, faham? Kita sebut dia Tuhan, sak dia faham dah. Ya, makna dia terlepas dengan yang lain semua terikat dia. Dan bila dia terlepas daripada dia terkaya, mestilah dia apa? Ada tak? Adalah wujud. Wujud dia wujud apa? Hakiki. Bila wujud hakiki, kidam bakar masuk. Itu masuk tadammun. Ya, sebagaimana telah diurai habis tu.
Kemudian wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Ada berapa tu? Huruf 12. 12 jam 12 24 jam tu. Ya. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah. Itulah Nabi besar kita Muhammad SAW, Rasul utusan Allah. Bukan dia Tuhan. Gila betul. Ini bukan gila, jadi babi gila. Ada Rasul dia katanya apa, utusan Tuhan kata Tuhan. Mana kata Tuhan tu tunggal? Ya. Habis. Sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulu fihi, fayadkhulu maka masuklah fihi padanya dalam kalimat tu Muhammadur Rasulullah. Ya, masuk cara mana tu? Itu mana tadlamun juga. Ya. Al-imanu, beriman bisairil anbiya, beriman dengan segala nabi, wa malaikah, dan segala malaikat, wal kutub, dan segala kitab. Kutub, kalau kitab ada alif tu, itu satu, jamak dia kutub. Kitab, kitaban, kutub. Segala malaikat, segala kutub, segala kitab-kitab. Ya, segala 4 buah kitab. Terbesar 4 buah. Paling hebat Al-Quran. As-samawiyah, yang dibangsakan dia langit, mana turun semua kitab daripada atas. Kemudian beriman wa yaumil akhir. Ya, bila masuk, sebab benda ni semua benda yang dibawa datang khabar oleh baginda Islam. Dia beriman dengan baginda apa? Beriman bima yaji'u bihi, dengan barang yang datang dengan dia, yang mendatangkan dia oleh Rasulullah SAW. Jadi apa benda yang Nabi buat datang, ni di antara dia. Ya, beriman dengan segala anbiya, malaikat, segala kitab as-samawiyah, dan beriman dengan hari akhirat. Sebab apa? Li'annahu alaihi salatu wassalam, kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ah, datang ia Nabi, bitasdiq jami'i zalik kulli, Nabi membenarkan, ya, sekalian tu, jami' sekalian tu, zalik kulihi, ya, secara menyeluruh. Mana sekalian dia, semua benda yang ditasdikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian wa yu'khazu minhu, dan diambil minhu daripadanya, ya, ila wujubus sidq, wajib beriman kepada Rasul, maka masuk dalam dia wujubus sidqin, mana wajib mesti Rasul itu siddiq, ya, siddiqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Sebab kalau Rasul tak siddiq, apa jadi? Oh, jatuh banyak babas nanti. Kalau Rasul tak siddiq, dia membawa kepada makna yang merosakkan ketuhanan Tuhan. Jauh lagi, ya. Mana wajah dia panggil? Wajhut tanassub dia panggil, wajah kemunasabah. Baik, kalau Rasul tidak siddiq, siapa lantik Rasul? Allah. Bermakna seolah Tuhan jahil melantik. Macam mana orang yang pilihan raya ada yang senang tak pandai lantik, kan? Penyamun pun jadi lagi, naik lagi, tu tak pandai lantik, kan? Cukup tu, tak boleh panjang kan ceramah pula. Wanda Nabi ceramah. Ya, jadi maknanya apa? Kalau sekiranya Rasul tu tidak siddiq, dia resiko bawa ke Tuhan. Siapa lantik Rasul? Allah. Ya, bila Allah lantik Rasul, Rasul tak siddiq, Rasul menipu, membawa cedera kepada ketuhanan Allah Ta'ala. Ya, membawa Tuhan jahil melantik. Itu muhalun, mustahil Tuhan jahil melantik insan yang termulia yang membawa amanah khas wahyu. Ya, sebab Rasul mendapat pemeliharaan rapi, sebab dia dapat ismah. Ismah itu pemeliharaan yang bersifat dengan ismah, dia panggil maksumun, mana yang disifatkan dengan maksum, sebab dia ada benda besar kat dia tu. Makna Allah suruh ikut dia. Wa ma atakumur rasul fakhuzu, apa yang dibawa Rasul hendaklah kamu ambil, kamu kena pakai. Wa mana hakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul tegah kamu tinggalkan. Jadi bermakna kalau Rasul ini buat benda maksiat, bermakna kita kena buat maksiat, sebab kita diarah ikut Rasul. Sebab Rasul Tuhan pelihara dia tak kena maksiat, ya. Kalau kena je, bila kita kena buat maksiat juga, lepas kena ikut, kan? Rasul mencuri, kita kena mencuri, menipu, itu muhalun, mustahil. Rasul ni orang yang terpilih, pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan Allah Ta'ala. Mana membawa kepada mana apa? Wujubus sidq rusul, siddiq benar, ya, benar dengan makna tidak dusta,
segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu dia. Kemudian wa istihalatul kizb, dan mustahil bersifat dengan dusta alaihim atas mereka. Bermakna rasul dipelihara daripada pendustaan. Apa saja dibawa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tak betul-betul melainkan wahyu daripada Taala. Itu siddiq ya. Jadi kita wajib bersifat dengan siddiq. Maknanya benar. Tak boleh kita bersifat dengan kazib, dusta. Habis tak boleh bohong. Tengok tuan-tuan, kita boleh mengaji hukum, dia ada benda mustasnayat. Ya, bagi rasul lain, ini sifat asli dia. Ada pun hukum PK, dia banyak, dia pecah. Ya, kalau mengaji asbah wa nazair, al-Imam As-Suyuti, kalau dia mesti dia buat master tu, rojokan dia. Dia kawaid fiqhiyah, di bawah dia tu ada mustasnayat, benda pengecualian. Contoh, sampai tuan letak taraf bohong ni, laknat tuan-tuan ni. La'anallahu alal kazibin, laknat Allah atas orang yang berdusta. Tengok, besar tak laknat? Tapi sana ada hadis Nabi pula, laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Tidak dikira dusta orang yang berbohong apabila dia tujuan untuk mengislahkan dua orang yang bergaduh. A ni bergaduh dengan B sampai kita membosan 2 tahun tak bertegur. Ni macam tenuk, ni macam babi gua. Kita tengok pun risau kan, kita pun reka cerita, pergi kat A kita kata oh B dah okey dah, B pun dah puji awak gini-gini bagus. Kita pergi kat tu pula sini, akhir dia jumpa seorang, assalamualaikum, senyum bagus, padahal siapa, dua-dua kena bohong. Dua-dua dibohongi, maka bohong ini dilurus oleh syarak ya, sebab nak islah. Tu kan. Begitu jugalah kalau dia ada isteri 2-3 kan, biasa kalau isteri 2-3-4, abang sayang dia apa? Sayang kau le. Dua-dua kena tipu. Rupa dia ada nombor 4. Contohnya lah, contoh kan. Orang lelaki hidup ni. Ya, mana nak islahkan, banyak lagi ya. Mana bohong yang boleh, yang disunatkan. Sampai peringkat bohong wajib ada. Kan? Ini kata, wah apa cakap bohong, you bohong. Bohong wajib pun ada. Mengajilah PK banyak sikit. Ya, zaman Jepun kan, mazlum, orang yang dizalimi minta perlindungan, nyogok bawah katil rumah kita. Jepun pun datang, dia kata ada orang dalu kah? Kita kata tak ada. Itu bukan sunat, wajib. Sebab kalau kita tahu memang orang ni kena bunuh dia. Ya, orang ni orang yang baik, yang membunuh nak tangkapi Jepun. Ketika itu bukan sunat, wajib. Sebab hukum PK dia kata apa? Al-illa tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Hukum elat ni, elat dengan maklul. Ada elat macam ni, maklul gini, ada elat lain. Dia tak sama entah ni. Sunat kita ambil semayang taslis fil wudu, sunat kan? Ambil semayang 3-3. Tapi ada kala hukum sunat tu berubah jadi haram. Bila didrikil waqt, bahawa waktu dah sempit. Terbangun tidur, subuh tinggal 5 minit lagi kan. Kita yakin kalau kita ambil wudu 3-3 memang keluar waktu. Kalau kita ambil yang wajib sekali-sekali, kita yakin dalam waktu. Wajib ambil sekali je. Ambil sekali je, basuh muka sekali, kata semua sekali, dah semayang. Elok dia habis semayang, salam dia, keluar waktu. Mana semayang dia dalam waktu. Meletakkan semayang dalam waktu, daripada takbir sampai salam, itu hukum wajib. Jadi kalau kita meraihkan 3 nak ambil sunat, wajib pula terjejas. Maka 3 tu tak dibenarkan buat sunat. Ambil wajib je. Ya, itu mana diikut keadaan gini, keadaan begini, fiqh. Tu mana fiqh tu cantik. Ya, dia dah selesai semua masalah. Sebab kena ngaji banyak. Kena banyak belajar. Jangan tak banyak belajar. Dan belajar dia ulau. Habis. Itu al-kazib, dusta, ya. Wa illa lam yakunu rusulan, wa illa, dan jika tidak, ya, bi'an yattasif, bersifat mereka itu rusul misalnya, ya, al-kazib tadi. Wa illa, jika tidak sedemikian, wa in lam yakun kazalik lam yakunu rusulan, tidak adalah mereka itu rasul umana, ya, yang memegang keamanah, makna kepercayaan, limaulana, bagi Tuhan kita, al-alim, yang maha mengetahui, bil khafiyat, dengan segala benda yang tersembunyi, jalla maha agung, wa azza, yang maha mulia. Lepas tu Rasulullah berikan kawalan rapi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam terutamanya, ya, dan begitu rasul-rasul yang lain, sebab mereka membawa amanah yang amat besar. Kemudian wa istihalatu fi'lil manhiyat,
dan maknanya mustahil istihalah, mana tak berlaku, melakukan manhiyat, benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak berlaku kan Nabi. Ya, kulliha, sekalian, sama ada apa, minal muharramat awil makruhat, sama ada benda tu benda haram atau benda makruh. Sebab martabat Nabi dia taraki, dia naik, dia tak ada turun kan ya. Malaikat dia stabil, kita ni naik 2 hun turun banyak. Dia kena cas naik, lepas tu balik kena dia turun balik, kena kuliah balik naik sikit, lepas tu kuliah turun balik. Itu kena maintain itu kita lah, anak-anak orang lain Allah alam. Tuan-tuan ni baik-baik semua kan, ahli zikir. Allah kan. Jadi dipelajari li'annahum ursilu, li'annahum kena mereka tu rusul, ursilu, diutus oleh Allah Ta'ala. Ya, mereka itu diutus, mereka itu apa? Liyu'allimun nasa, supaya yu'allimu, mengajar mereka itu rasul, an-nasa, akan manusia. Jadi kalau rasul tak dapat pemeliharaan atau dibuat benda yang makruh atau haram, saya orang akan buat benda haram. Sebab ajar, semua dia ajar, semua perbuatan dia adalah hukum syarak, kan? Dia ajar ni pun baba-baba kita, kalau dibuat lagi lah teruk, ya. Jadi maknanya itu dipanggil rahsia bahawasanya rasul tu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka itu mengajar manusia bi aqwalihim, dengan perkataan, mana ucapan mereka, wa af'alihim, dan segala perbuatan mereka, wa sukunihim, wa sukut, diam mereka. Diam rasul tu pun hukum dan ni. Ya, tuan-tuan pernah makan biawak? Bukan biawak Malaysia, biawak Padang Pasir. Pernah makan? Dap, pernah makan dap? Orang lelaki tak kena dap. Jadi dap ni Nabi tak makan kan? Nabi tak makan, tapi sahabat makan. Ya, Nabi tengok sahabat makan, Nabi diam. Bagaimana as-sukut alamatur ridha. Diam tu tanda boleh, setuju. Sebab Nabi kalau benda tak boleh dia akan tegur. Ya, ini haram, ni tak boleh, benda dia akan terang. Jadi Nabi tak makan tapi sahabat makan. Jadi Nabi tengok, Nabi diam. As-sukut tu diam. Itu ambil hukum. As-sukut alamatur ridha. Mana diam tu tanda setuju. Habis. Kemudian satu lagi, payal zamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana. Ya. Bahawasanya lazim alla yakuna fi jami'iha, bahawa tidak adalah pada sekalian tu mukhalafatun, menyalahi, li amri maulana, bagi arahan atau suruhan Tuhan kita yang maha mulia, jalla wa azza, yang maha agung, jalla maha agung, wa azza, yang maha mulia. Jadi walhasil semua perbuatan rasul adalah perbuatan yang terbaik sekali, mana dikawal oleh Ta'ala. Dia berkisar wajib sunat, sunat, dan tidak terlibat dengan haram, makruh, apatah lagi yang haram. Yang mana allazi ikhtarahum, yang mana telah memilih akan mereka itu, atau pilih ala jami'i khalqihi, di atas sekalian makhluknya, wa amanahum, dan kepercayaan mereka itu ala sirri wahyi, atas rahsia segala wahyunya. Itu di antara apa? Sifat yang diberikan kawalan rapi oleh Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yu'khazu minhu jawazul a'radil basyariyah ila akhir, wallahu a'lam.